Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Februari bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan batal tidak sah. Juga kedudukan Mahkamah Syariah tidak tergugat. Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 9 hakim menetapkan keputusan dengan majoriti 8-1 selepas membenarkan permohonan dua wanita Islam memfailkan petisyen mencabar 18 peruntukan kesalahan di bawah enakmen itu. Bagaimanapun, dua daripada 18 seksyen yang dicabar itu diisytihar sah, iaitu Seksyen 13 menjual atau memberikan anak kepada bukan Islam atau Muslim yang tercela dari segi moral, dan Seksyen 30 perkataan yang boleh memecahkan keamanan. Terdahulu, Ni Elin Zurina Ni Abdul Rashid yang juga merupakan seorang peguam berasal dari Kelantan bersama anaknya Tengku Yasmin Natasha Abdul Rahman memfailkan petisyen itu ke Mahkamah Persekutuan mengikut Perkara 4/4 Perlembagaan Persekutuan serta menamakan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai responden tunggal. Kedua-duanya mencabar 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 serta mendakwa Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang ke atas kesalahan itu. Berikutan terdapat kesalahan sama di bawah Undang-Undang Persekutuan. Baik, dalam ringkasan penghakimannya, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menjelaskan kebenaran Mahkamah Sivil untuk mencabar undang-undang Mahkamah Syariah itu tidak boleh dikatakan menentang Allah. Katanya undang-undang berkenaan bukan ditetapkan oleh agama tetapi oleh perundangan negeri. Jelasnya, di bawah Undang-Undang Islam terdapat 3 jenis hukuman iaitu hudud, kisas dan takzir. Beliau menerangkan hudud dan kisas ditentukan Allah manakala hukuman takzir ditentukan pemerintah atas budi bicara hakim. Dalam kes ini katanya Mahkamah Syariah di negara ini tidak melaksanakan hudud atau kisas, hanya hukuman takzir. Maka tegasnya, Mahkamah Sivil tidak boleh dikatakan menentang Allah kerana undang-undang yang dicabar itu ditetapkan oleh Badan Perundangan Negeri. Oleh itu katanya tidak timbul soal Mahkamah Sivil tidak mempertahankan Islam atau tidak memperkasakan Mahkamah Syariah. Jelasnya Mahkamah Syariah atau Undang-Undang Islam di Malaysia tidak akan pada bila-bila masa berkubur dan diletakkan batu nisan seperti didakwa oleh peguam kerana telah dijamin oleh perlembagaan. Sementara itu, peguam-peguam pemerhati sebulat suara menggesa kerajaan untuk menyelesaikan isu berkenaan di Parlimen dengan memperjelas garis panduan, perbezaan tugas dan kuasa gubalan undang-undang di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN dan Persekutuan. Tindakan itu penting agar tiada lagi kesalahan jenayah syariah yang boleh dicabar sewenang-wenangnya oleh mana-mana pihak. Menurut Peguam Pemerhati Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia PPMM Muhammad Hanif Katri Abdullah, sebelum ini pihak peguam sudah pun membawa petisyen pada 18 Mac 2021 agar perkara berkaitan enakmen jenayah syariah di bawah DUN dapat dipindah, namun sehingga kini tidak berhasil. Masalah yang utama yang kami dapati sebagai peguam adalah sejak Iki Putra diputuskan pada 25 hari bulan Februari 2021, iaitu 2 minggu lagi genap 3 tahun. Perkara ini patut diselesaikan di Parlimen oleh semua ahli politik. Bagi kami semua, kami harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera supaya kuasa gubalan negeri apabila disahkan tidak akan menghadapi mahkamah, tidak akan menghadapi masalah untuk dicabar di mahkamah. Peguam pemerhati yang mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam Farizal Yusof berpandangan iltizam daripada ahli parlimen adalah penting ketika ini sama ada memberi penjelasan berkaitan dua bidang kuasa itu atau membuat pindaan seperti mana dicadangkan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sebelum ini. Saya sependapat dan satu suara dengan Tuan Haji Hanif Katri dan juga Datuk Zainul Rijal
tentang keperluan untuk ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik melihat semula undang-undang. Sebab sejarah undang-undang di negara kita jelas menunjukkan hudud, qisas dan takzir telah diasimilasi dalam undang-undang pra-merdeka. Kita lihat Hukum Kandung Melaka, Undang-Undang 99 dan sebagainya. Kita tidak menyatakan bahawa kita perlu buat seperti itu, tetapi perlu ada garis panduan yang jelas apakah kuasa negeri berkenaan dengan kesalahan jenayah syariah dan apakah kuasa persekutuan. Sementara itu, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Dr. Muhammad Fazil Hassan berkata, penghakiman penuh keputusan tersebut akan diteliti semula sebelum kajian dilakukan oleh jawatan kuasa khas yang telah ditubuhkan. Saya bagi pihak kerajaan negeri Kelantan dan juga mewakili rakyat negeri Kelantan rasa sangat kecewa dengan keputusan yang telah dibuat. And of course, ianya tidak akan berhenti di sini. Kita akan cari jalan bagaimana untuk what would be the next step. Jelas beliau, keputusan itu bukan sahaja membabitkan kepentingan dan kebimbangan Kelantan tetapi juga negeri-negeri lain dan kerajaan persekutuan. Keabsahan Undang-Undang Jenayah Syariah tidak tergugat menerusi keputusan di Mahkamah Persekutuan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menegaskan kedudukan Mahkamah Syariah kekal utuh seperti mana dijamin dalam perlembagaan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ingin menegaskan bahawa kedudukan Mahkamah Syariah di Malaysia adalah kekal utuh dengan jaminan kedudukannya sebagaimana dinyatakan jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan. Justru, selaras dengan kajian atas alasan penghakiman kes ini yang akan segera dijalankan, perancangan-perancangan lanjut akan dibuat segera bagi memastikan agenda penambahbaikan dan pemerkasaan Mahkamah Syariah akan terus berjalan di Malaysia. Bagi tujuan kajian dan perancangan selanjutnya, beliau telah mengarahkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM agar segera mendapatkan alasan penghakiman bertulis. Jelasnya, ia bertujuan memastikan penambahbaikan dan pemerkasaan Mahkamah Syariah. Beliau turut menyeru semua pihak agar bertenang dan tidak melakukan provokasi yang boleh mengundang keresahan awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 kesalahan Kanun Jenayah Syariah Kelantan hari ini adalah berdasarkan kuasa sedia ada di bawah Perlembagaan Negara. Jelasnya, kerajaan tidak terlibat seperti didakwa setengah pihak yang cuba memainkan sentimen agama. Dia tak ada kena-mengena dengan syariah. Dia tentang kuasa negeri. Katalah Dewan Undangan Negeri bulan depan Ketua Menteri buat beberapa undang-undang baru yang bercanggah dengan kuasa negeri dan kuasa perlembagaan persekutuan. Maka boleh dirujuk dan Mahkamah Persekutuan akan dapati sekiranya bercanggah akan membatalkan. Dia tak kira tajuk apa. Tajuk apa pun. Ada kuasa persekutuan, ada kuasa negeri. Persekutuan memang kuasanya banyak, tetapi kalau nak masalah tanah tak boleh, ini kuasa negeri. Masalah agama negeri, masalah negeri. Jadi ada bidang kuasa masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama Penjawat Awam Negeri Melaka di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC di Air Keroh siang tadi. Baik, untuk mendapatkan penjelasan dari sudut pandang pakar undang-undang berkaitan kes mencabar keabsahan enakmen syariah, di talian Skype ketika ini adalah Peguam Syar'i Dr. Zulkarnain Luqman. Baik, terima kasih Doktor kerana bersama Berita Al-Hijrah malam ini. Ya, terima kasih TV Hijrah. Baik Doktor, secara ringkas, apa reaksi Doktor mengenai keputusan siang tadi? Silakan. Sebagai peguam, kita terima keputusan mahkamah itu dengan hati yang terbuka dan lapang, dan kita boleh mengkaji keputusan tersebut untuk melihat apakah kesannya kepada perundangan-perundangan hukum syarak dan juga perundangan hukum sivil itu sendiri. Jadi kita tidak perlu rasa resah, gusar dan sebagainya. Benda ini adalah benda yang normal dalam proses perundangan dan kita boleh moving forward tentang hal tersebut.
Okey, baik doktor. Ada pihak yang beranggapan keputusan itu mampu mengganggu gugat perundangan syariah di negara ini kerana ia boleh dilihat boleh dijadikan presiden kes, dan ini menjadikan mahkamah syariah bukan sahaja di Kelantan tetapi di negeri-negeri lain juga akan terdedah dan boleh dicabar. Komen doktor. Kalau kita lihat sebagai presiden kes, memang begitulah sifatnya. Apabila satu keputusan mahkamah itu telah dibuat, maka dia akan memberi kesan kepada undang-undang lain yang mirip ataupun hampir sama ataupun sama dengan undang-undang yang dibatalkan tersebut. Jadi kalau nak dikatakan sebagai ancaman itu mungkin perkataan ancaman itu terlalu ekstrim lah. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah untuk kita melihat, mengkaji semula dan kalau perlu membuat pindaan yang sewajarnya dalam enactment negeri tersebut. Jadi dalam hal ini kita perlu dapatkan alasan penghakiman tersebut dan kita kena kajinya dan kita lihat perbandingan dengan enactment negeri lain, dan jika ada isu-isu yang berbangkit maka pihak Majlis Agama Islam di negeri-negeri ataupun kerajaan negeri tersebut perlulah bertindak untuk membuat pindaan yang sewajarnya lah. Okey, baik doktor. Jadi mungkin apa perkara yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan untuk melindungi institusi mahkamah syariah itu sendiri? Saya berharaplah kepada Menteri Agama, JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri serta Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk segera melihat kepada kes ini dan memanggil kesemua pihak-pihak ini mungkin berada dalam satu majlis untuk berbincang dan mencari penyelesaian. Di samping itu, Jawatankuasa kompetensi mengkaji kompetensi DUN untuk isu pertindihan bidang kuasa ini juga telah membuat perbincangan pada petang tadi tentang isu ini dan melihat ke arah hadapan bagaimana kita untuk menghadapi isu ini. Mungkin kita akan mencadangkan kepada kerajaan untuk membuat pindaan kepada perlembagaan ataupun akta, ataupun tanpa pindaan kepada mana-mana peruntukan perlembagaan ataupun akta itu sendiri. Kalau boleh, kita perlu memperlukan, kita cuba lihat jalan-jalan lain yang boleh kita terokai tanpa kita pindaan kepada perlembagaan ini. Baik. Jadi saya haraplah semoga dapat dibuat sidang meja bulat dan sebagainya untuk perbincangan antara pakar-pakar tentang hal ini dan mencari penyelesaian. Baik. Terima kasih banyak doktor atas masa yang diluangkan. Itu tadi Peguam Syar'i Dr. Zulkarnain Luqman. Baik, kita nak berehat seketika, insya-Allah selepas ini. Dividen tabung haji April ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Pengumuman dan agihan dividen tabung haji bagi tahun kewangan 2023 dijangka pada April setelah audit penuh dijalankan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, langkah itu dilaksanakan berikutan teguran daripada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sebelum ini agar audit dijalankan sebelum agihan dividen. Kita kena ingat, saya sebut tahun lepas, apa yang berlaku sebelum daripada ini, dividen yang diisytiharkan pada bulan Februari itu sebelum audit dijalankan. Jadi kita telah dapat teguran, Mana Tabung Haji telah dapat teguran daripada RCI yang telah ditubuhkan. Okey, so RCI teguran dia ialah sebarang dividen yang nak dikeluarkan mestilah setelah audit penuh dibuat. Jadi audit penuh dibuat tu hanya pada bulan April. So sekarang adalah masa pengauditan dijalankan. So insya-Allah by April nanti kita akan umumkan. Beliau turut berharap pihak pengurusan tertinggi TH dapat mencari jalan terbaik bagi mengimbangi pemberian dividen yang munasabah tanpa menjejaskan bantuan kewangan kepada jemaah haji dalam golongan B40 dan M40. Sebelum ini TH mengumumkan agihan keuntungan tahun kewangan 2022 pada kadar 3.10% setelah mengambil kira zakat 2.57%, melibatkan jumlah agihan sebanyak 2.65 bilion ringgit kepada lebih 8.7 juta pendeposit.
Beliau ditemui selepas memberi sumbangan bantuan kecemasan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dalam program ziarah asnaf di Ibu Negara malam semalam. 88 pelajar sekolah menengah dari seluruh Selangor menyertai program Kepimpinan Muda Tabung Haji atau TH Young Leadership Series 2024. Program tersebut menghimpunkan pemimpin pelajar dan juga pelajar cemerlang daripada 22 buah sekolah luar bandar terpilih yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kemahiran daya kepimpinan melalui pelbagai pengisian yang interaktif dan bermanfaat. Program yang turut mendapat kerjasama Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Selangor itu diadakan selama 2 hari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Syed Ahmadah Syed Othman berkata, penganjuran program kemasyarakatan yang julung kali diadakan itu merupakan platform perkongsian ilmu dan menimba pengalaman daripada tokoh-tokoh industri yang berjaya bagi menyemai tunas inspirasi kepada para peserta. Program tersebut menampilkan tokoh industri terkenal pengerusi Aziata Group Berhad, Tan Sri Syahril Riza Rizwan yang berkongsi kepada para peserta mengenai falsafah kepimpinan, kualiti yang diperlukan, cabaran dan pengajaran daripada pengalaman peribadi sepanjang karier beliau. Para peserta turut mengikuti modul pemantapan asasiah rohani melalui sesi ceramah. Di samping itu, kemahiran kepimpinan para peserta turut diuji melalui pelbagai aktiviti berkumpulan yang turut melibatkan pengurusan tertinggi TH sendiri. Zakat Pulau Pinang ZPP selaku ejen kutipan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAIN PP berjaya mencatat kutipan zakat keseluruhan lebih RM159.7 juta bagi tahun 2023. Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap yang di-Petua MAIN PP Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, kutipan tersebut merangkumi zakat harta dan zakat fitrah. Prestasi kutipan zakat harta bagi tahun 2023 mencatatkan jumlah sebanyak ringgit Malaysia RM152,860,20.3 sen berbanding pada tahun 2022 yang merekodkan jumlah sebanyak ringgit Malaysia RM143,546,763 ringgit,64 sen, iaitu peningkatan kadar sebanyak 6.48%. Manakala prestasi kutipan zakat fitrah pada tahun 2023 pula adalah sebanyak ringgit Malaysia RM6,844,348 berbanding kutipan zakat fitrah bagi tahun 2022 iaitu sebanyak ringgit Malaysia RM6,580,382.97 sen, iaitu peningkatan kadar sebanyak 4.01%. Jelasnya meskipun sasaran kutipan zakat tahun lalu tidak melepasi sasaran iaitu RM166.7 juta, namun ia melebihi 95% daripada unjuran ditetapkan. Katanya penurunan tersebut berlaku ekoran penurunan jumlah pembayaran zakat kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jumlah pembayar zakat KWSP menyusut secara mendadak iaitu seramai 4,990 orang berbanding tahun 2022. Hal ini disebabkan momentum pembayaran zakat KWSP telah berkurangan secara signifikan kerana tiada lagi pengeluaran bersasar yang disediakan oleh KWSP seperti pengeluaran air sinar, air citra dan sebagainya. Menerusi kutipan zakat berkenaan, ZPP telah berjaya mengagihkan kutipan zakat keseluruhan sebanyak RM173.39 juta kepada penerima zakat berbanding tahun 2022 sebanyak RM155.17 juta. Dalam sidang media tersebut, beliau turut mengumumkan kadar nisab zakat harta tahun ini ditingkatkan kepada RM24,200 berbanding RM21,650. Muhammad berkata demikian dalam sidang media khas ketika membentangkan laporan prestasi kutipan dan agihan zakat bagi Pulau Pinang sepanjang tahun 2023 di Pejabat ZPP Bandar Perda Bukit Mertajam Pulau Pinang. Hadir sama timbalan YDP MAIN PP Datuk Dr. Roslan Ahmad dan Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Datuk Amran Hazali.
Baik, tiada bancian secara perseorangan dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM ke kediaman orang awam bagi pendaftaran Sistem Pangkalan Data Utama atau PADU. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, hal demikian perlu diperjelaskan supaya tiada pihak mengambil kesempatan menggunakan nama jabatan itu untuk tujuan penipuan. Itu skema tu. Kita tak buat. Kalau ada pun kita akan bersama ketua komuniti. Ketua komuniti akan maklumkan dalam WhatsApp group ke ataupun maklumkan keberadaan kita di satu tempat itulah. Jadi sebenarnya kita tahu di sana sini masa kita buat banci pondok perumahan dulu pun memang ada selalu yang tidak bertanggungjawab tu ambil kesempatan. Tambahnya sejak dilancarkan 2 Januari lalu sehingga semalam, hanya 2.82 juta daripada kira-kira 30 juta rakyat Malaysia telah mendaftar dan mengemaskini maklumat di dalam sistem itu. Jelasnya pengguna boleh membuat pengesahan dan kemaskini maklumat masing-masing sehingga 31 Mac ini. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair turut menegaskan keselamatan data di dalam sistem PADU sentiasa menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian selepas meninjau kaunter pendaftaran PADU di Pusat Transformasi Bandar Pahang dekat Kuantan. Sokongan terhadap Palestin masih suam-suam kuku. Syarikat beri amaran kepada Israel bahawa serangan ke atas Rafah tanpa perancangan rapi berisiko menjadi bencana. Timbalan jurucakap Jabatan Negara AS Vedant Patil berkata Washington tidak menyokong tindakan tersebut. Katanya AS tidak melihat sebarang bukti perancangan serius Israel untuk operasi tersebut. Tambahnya untuk menjalankan operasi sedemikian tanpa perancangan dan pemikiran waras, kewujudan sejuta penduduk Gaza berlindung adalah tidak mendapat sokongan negara Uncle Sam itu sama sekali. Malah katanya Rafah adalah pintu masuk penting bantuan kemanusiaan ke Gaza. Rafah is also a region that is a key conduit for access of humanitarian aid. The Rafah border crossing is where foreign nationals, including American citizens and LPRs, are able to safely depart. So this is not something that we'd support, and the Secretary made that clear in his meetings. You would not support a military operation in Rafah? And the Secretary has made that clear with the Prime Minister. Just so I'm Sebelum ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengarahkan tentera Zionis untuk bersedia beroperasi di Rafah selepas menolak tuntutan Hamas dalam rundingan gencatan senjata. Baik, kebimbangan itu turut dirasai penduduk Gaza. Mereka khawatir pencerobohan tentera Israel itu akan meningkatkan lagi angka kematian kerana kebanyakan pelarian kini bersesat di Rafah untuk mencari perlindungan. Rafah kini menjadi tempat lebih sejuta pelarian Palestin untuk berlindung. Angka itu meningkat 5 kali ganda daripada jumlah penduduk sebelum 7 Oktober. Sebelum ini, bandar tersebut antara kawasan yang tidak dibedil tentera darat Zionis. Bagi pelarian, ketika ini mereka bersesak dalam satu khemah dan tiada ruang lagi untuk tambahan pelarian lain berlindung. Malah kata mereka, tiada lagi kawasan selamat atau zon penampan yang digembar-gemburkan Israel. Beribu-ribu penempatan sementara yang diperbuat daripada tarpaulin cadar terpaksa disangkut pada pokok untuk dijadikan khemah. Ada juga yang tidur berhampiran Hospital Al-Qatari selepas mendengar peperangan Netanyahu untuk melakukan serangan darat ke atas Rafah. Namun bagi mereka, percaturan sebenar Israel adalah menghapuskan mereka dari muka bumi dan ada yang berkata mereka sedang menunggu hukuman mati. والله خطاب كان يعني سيء، احنا كنا نرجو انه يكون في صفقة تبادل لانه ما ضلش، هو كان تهديدات انه بيخش على رفح، ورفح فيها فوق 1.5 مليون بني ادم، نزحنا من مكان لمكان لمكان، هي اخر محطة اللي هي رفح، بعديها مش عارفين وين بدنا نروح. نرجع لدورنا المهدمة، ما ضلش بقى قدامنا خيارات، يعني من الاخير بنستنى الموت. لحظة الاعدام قاعدين ننتظرها. Rakyat Malaysia perlu terus konsisten menyatakan sokongan dan tidak sekadar bermusim atau suam-suam kuku ke atas penduduk Palestin. Malah umat Islam perlu mengambil ibrah daripada peristiwa Isra' Mi'raj dalam menyokong saudara kita di Gaza.
Imam Besar Masjid Negeri Perak Abdul Farid Saleh berharap solidariti terhadap rakyat Palestin berterusan. Bantuan bukan bermakna berupa wang ringgit tetapi doa juga. Bertepatan sekali dengan sambutan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, kita sebagaimana yang disebut tadi, kita nak beri semangat terus kepada umat Islam yang khususnya di negara kita untuk terus bersolidariti terhadap saudara-saudara kita di di Gaza, yang khususnya untuk kita terus memberi sokongan, memberi bantuan apa sekadar kemampuan kita, selain daripada kita khususnya di negeri Perak ini mengadakan doa qunut nazilah yang berterusan yang untuk kita mendoakan saudara-saudara kita di bumi Palestin. Beliau ditemui sempena sambutan peristiwa Isra' Mi'raj yang dianjurkan Masjid Sultan Idris Shah II siang tadi. Sementara itu, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid dalam khutbah Jumaatnya berkata, rakyat Malaysia perlu terus menyokong pembebasan Palestin. Lebih-lebih lagi ketika ini situasi di Gaza serta tepi barat semakin tidak terkawal dan dibimbangi akan berlanjutan. Ujar beliau, isu Palestin sudah berlalutan lebih 75 tahun. Namun semangat rakyat Malaysia untuk membantu masih dalam fasa turun naik. Berkemungkinan kerana kefahaman terhadap isu Palestin masih belum mendalam. Penggerak-penggerak kempen Palestin ini mesti mencari kaedah yang kreatif. Menggunakan sosial media, menggunakan cara kita selalu menyampaikan maklumat-maklumat itu. Jadi itu di peringkat penggerak-penggerak atau orang yang selalu mengikuti isu ini. Manakala di peringkat yang lain, saya kira pemimpin-pemimpin masyarakat di kalangan institusi-institusi termasuk masjid dan surau, di kalangan pemimpinnya harus ingatkan kepada anak jemaah dalam khutbah, dalam kuliah, itu harus berterusan. Jadi itu akan mengekalkan keprihatinan. Menurut Muhammad Azmi, maklumat semasa malapetaka yang berlaku di Gaza juga perlu sentiasa dikemaskini dan tidak terhenti agar masyarakat tahu setiap insiden yang berlaku. Dengan cara itu, katanya, semangat prihatin terhadap Gaza akan berkekalan setiap masa. Laporan PA Niaga, pengeluaran getah asli Malaysia menyusut 1.1% pada Disember 2023 kepada 30,342 tan metrik berbanding 30,669 tan metrik pada November 2023. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, 88% pengeluaran getah asli pada Disember 2023 disumbangkan oleh sektor pekebun kecil berbanding sektor estet 12%. Turut menunjukkan penurunan ekspor getah asli Malaysia yang hanya berjumlah 45,591 tan metrik pada Disember 2023 dan turun 11.7% berbanding 51,643 tan pada November 2023. Tambah Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair, China terus kekal sebagai destinasi utama untuk ekspor getah asli iaitu 41.5%, diikuti Jerman 12.7%, Iran 3.9%, Amerika Syarikat 3.8% dan Pakistan 2.8%. Prestasi ekspor disumbangkan oleh produk berasaskan getah asli seperti sarung tangan getah, tayar, tiup dan benang getah. Produk sarung tangan getah adalah ekspor utama dengan nilai sebanyak 0.9 bilion ringgit pada Disember 2023, menurun 5.9% berbanding November 2023, 1 bilion ringgit. Analisis perbandingan harga purata bulanan menunjukkan latex pekat merosot 2.2% pada Disember 2023 kepada RM537.63 sekilogram pada November 2023, manakala sekerap turut menyusut 3.4% kepada RM542.89 sekilogram pada bulan itu berbanding RM562.24 pada bulan sebelumnya. Harga bagi semua jenis getah mutu Malaysia GMM pula menurun antara 2.1% hingga 2.2%. Menurut Malaysia Rubber Board Digest pada Disember 2023, trend pasaran getah Kuala Lumpur bercampur-campur dengan menyaksikan harga GMM 20 ditutup lebih tinggi pada dagangan terakhir tahun lepas.
Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazirah Syaringat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.